Assalamualaikum dan hai, welcome back to YouTube channel Cik Ida Zahida. So seperti biasa, kali ni Ida nak cerita tentang penjenayah bersiri. Ramai juga yang cakap dia ni merupakan wanita terkejam di dunia. So nama dia Elizabeth Bathory. Bukan Battery, okay? Bathory. Jadi Elizabeth ni, dia dapat gelaran ni sebab dia telah membunuh ramai sangat orang pada masa tu. Dalam masa 25 tahun je, dia telah membunuh 650 orang mangsa. Mangsa dia ni terdiri daripada golongan-golongan gadis perawan, iaitu gadis perawan ni gadis yang masih dara. Elizabeth ni dilahirkan pada tahun 7 Ogos 1560 di Hungary. Elizabeth ni dah panggil dia dengan gelaran Ellie lah kan, lagi mudah nak sebut. Si Ellie ni dia berasal daripada golongan bangsawan yang memang kaya gila pada masa tu dekat Hungary ni. Dia ni pun merupakan anak saudara pada Raja Hungary pada masa tu, iaitu Stephen Bathory. Si Ellie ni sangatlah disegani sebab dia ni cantik, mempunyai pendidikan yang tinggi dan kedudukan sosial yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Sebagai gadis bangsawan, si Ellie ni dia belajar banyak bahasa tau. Antaranya bahasa Yunani, Latin, Hungary. Ayah si Ellie bernama Baron George dan mak dia bernama Anna Bathory. Jadi kisah ni bermula apabila mak dan ayah dia dikahwinkan, tetapi mak ayah dia ni ada hubungan sedara ataupun kita panggil perkahwinan sedara. Maksudnya mungkin berkahwin dengan sepupu. Disebabkan mak ayah dia ni berkahwin sedara, maka lahirlah si Ellie ni dari kecil lagi ada penyakit sawan ataupun penyakit tu dipanggil epilepsi. Kononnya pada masa tu, diorang sangatlah percaya untuk rawat masalah epilepsi ni dengan meletakkan sedikit darah orang yang tak ada penyakit ni ke dalam makanan atau sapu sikit dekat bibir. Si Ellie ni memang dari kecil lagi memang dia dah dirawat dengan cara macam tu. Jadi ramailah orang ni yang anggap si Ellie ni melakukan pembunuhan bersiri tu disebabkan nak rawat sakit dia ni. Tapi rupa-rupanya tak memang jauh sangat. Ellie ni memang dari kecil lagi mak bapak dia memang dah biasakan dia untuk tengok aksi-aksi kejam. Contohnya orang-orang yang kena dera ataupun hamba-hamba yang dikenakan hukuman mati. Bukan tu je, ada yang cakap beberapa ahli keluarga dia ada mengajarkan dia cara untuk menyembah setan ataupun dipanggil satanisme dan juga sihir. Walaupun macam tu, Ellie ni tetap dibesarkan macam anak gadis yang lain. Anak gadis normal, maksudnya tak ada perbezaan pun. Macam normal je dia ni. Masa umur dia 11 tahun, dia pun ditunangkan dengan Ferenc Nadasdy. Dan ada yang cakap masa Ellie ni berumur 13 tahun, dia pernah melahirkan anak luar nikah, di mana bapa budak tu merupakan dari golongan petani. Sepanjang Ellie ni mengandung, mak bapak dia ni dah sorokkan dia siap-siap. Jadi lepas je dia mengandung tu, anak tu terus diberikan kepada perempuan yang sudi menjaga baby tu. Zaman dulu kan biasa je kan kalau perkahwinan muda ni. Jadi pada tahun 8 Mei 1575, Ellie ni pun telah dikahwinkan dengan tunang dia, iaitu Ferenc Nadasdy yang masa tu berumur 19 tahun. Perkahwinan diorang ni memang meriah gila lah weh. Seramai 4,500 tetamu yang hadir masa majlis kahwin dia tu. Biasalah golongan bangsawan kan. Suami dia ni pun bukan orang biasa-biasa tau. Suami dia ni merupakan dari golongan bangsawan yang datang dari Eropah. Tapi taraf bangsawan Ellie ni lagi tinggi dari taraf bangsawan suami dia. Sebab itulah si Ellie ni tak nak ubah pun nama belakang dia. Sepatutnya jadi Elizabeth Nadasdy, tapi dia tak nak. Dia nak kekalkan juga nama panggilan dia, iaitu Elizabeth Bathory. Lepas je dia orang kahwin, mak bapak dia pun bagilah hadiah istana untuk dia orang tinggal. Dan nama istana tu Ceste Slovakia. Lepas 3 tahun perkahwinan dia orang, iaitu pada tahun 1578, dia ni dinaikkan pangkat, iaitu menjadi ketua di medan perang. So diorang ni terpaksalah tinggal berjauhan sebab suami dia dah makin sibuk. Jadi masa suami dia tak ada ni, dialah yang dah ambil alih semua urusan bisnes, urusan perkebunan. Pada tahun 1585, Ellie ni telah dikurniakan anak perempuan yang pertama yang bernama Anna Nadasdy. Dan pada tahun 1590, dia lahirkan anak yang kedua, iaitu Orsika Nadasdy. Dan
dan pada tahun 1594 melahirkan anak ketiga iaitu Katerina Nadasti. Anak keempat pula dilahirkan pada tahun 1596 dan bernama Andras Nadasti. Dan yang terakhir anak bongsu dia dilahirkan pada tahun 1598 yang bernama Paul Nadasti. Pada tahun 1601, suami dia ni tiba-tiba mengalami sakit kaki dan disebabkan penyakit itulah pada tahun 1603 suami dia ni dah jadi cacat secara kekal. Jadi pada 4 Januari 1604 Nadasti ni akhirnya meninggal dunia pada usia 41 tahun. Lepas je Nadasti meninggal ni, mestilah semua harta-harta dia jatuh kepada isteri dia dan anak-anak mereka. Jadi macam perempuan yang lain juga, bila dah kena tinggal dekat suami ni kan, mulalah si Ellie ni dia rasa sunyi, rasa stres. Jadi masa ni lah si Ellie ni dia mula seksa orang-orang bawahan dia. Dengan membunuh orang ataupun dengan menyeksa orang ni mampu memberi kepuasan kepada si Ellie ni. Lagi kejam seksaan, lagi menderita orang tu, lagilah dia ni puas hati gila-gila. So nak dijadikan cerita, si Ellie ni sangatlah obses dengan kecantikan diri dia sendiri. Maka secara tak langsung suka tengok cermin. Ada yang cakap si Ellie ni sampai satu hari tu dia akan duduk berjam-jam depan cermin semata-mata untuk bangga dengan kecantikan dia sendiri. Ada juga pelayan yang beritahu selalu nampak si Ellie ni bercakap sorang-sorang sambil memuji kecantikan diri sendiri. Tapi disebabkan faktor usia dan si Ellie ni pun kan dah beranak sampai 5 orang anak, maka nak tak nak muka dia pun menualah secara semula jadi. Si Ellie ni memang risau gila dengan perubahan diri dia. Yelah dia kan obses dengan kecantikan. Pada satu hari ada seorang pelayan dia ni yang bernama Dorothea Semtes ataupun lebih dikenali sebagai Dorka. Jadi si Dorka ni lah yang menghasut Ellie untuk kuatkan lagi pengetahuan ataupun ilmu dalam pemujaan setan ataupun satanisme supaya si Ellie ni dapat kekalkan kecantikan dia untuk selamanya. So si Ellie ni pun kan memang obses gila dengan kecantikan. Jadi apa lagi weh, setujulah dengan tips terbaik daripada Dorka ni. Lagipun si Ellie ni kan memang dari kecil lagi dah pernah belajar tentang satanisme dan sihir ni. Jadi si Dorka ni lah yang duk ajar lagi, mendalami lagi ilmu-ilmu satanisme ni dekat si Ellie. Kira dia orang ni belajar ilmu yang lebih mendalam lagi lah. Jadi si Dorka ni lah yang bagi tahu, kalau puan nak cantik jelita, puan kena korbankan darah gadis yang masih perawan ataupun yang masih dara lah. Jadi bermula dari sinilah dia mendera pelayan-pelayan dia yang masih muda dan masih perawan. Pada mulanya si Ellie ni bukannya terus percaya dengan kata-kata Dorka tu, sampailah ada satu peristiwa yang terjadi yang menyebabkan si Ellie ni percaya. Pada satu hari tu kan, macam biasalah, pelayan dia akan sikat rambut dia. Tapi entah macam mana pelayan dia ni tertarik rambut Ellie sampai Ellie ni kesakitan. Apa lagi si Ellie ni kan memang kejam. Dia terus marah dan lempang pelayan dia tu sampai berdarah. Masa ni lah si Dorka yakinkan Ellie, puan tak payah bunuh dia ni puan. Puan nampak tak darah yang keluar dekat bibir dia tu? Cuba puan isap. Untuk membuktikan kata-kata Dorka tu, Ellie pun cubalah isap darah tu. Tapi entah macam mana Ellie ni tiba-tiba betul-betul jadi awet muda. Apa lagi dia pun percayalah dengan kata-kata Dorka tu kan. So dari sinilah dia mula ketagih dengan darah-darah perawan. Maka hasutan Dorka tu berjaya lah you all. Tapi kan si Ellie ni dah letak target siap-siap tau. Dia hanya nak gadis muda yang perawan. Maksudnya kalau orang tu tua tapi dia masih perawan, maksudnya dia selamat lah. Kegiatan dia ni diteruskan sampailah bilangan gadis muda yang perawan dekat istana dia tu dah habis. Bila dah habis, si Ellie ni apa lagi? Risaulah sebabnya jumlah korban dia ni dah tak ada. Jadi si Ellie ni dia fikir sampailah dia dapat idea dengan membuka jawatan kosong untuk mengumpan para gadis dari golongan bawahan. Golongan bawahan pun apa lagi bila ada jawatan kosong dibuka, berpusu-pusulah anak-anak gadis ni pergi ke istana dia. Selain Dorka, ada 2 orang lagi pelayan dia yang bantu si Ellie ni, iaitu Anna
Dracula dan boyfriend si Anna ni yang bernama Joe. Maka si istana Ellie ni dah berubah menjadi tempat pembunuhan dan penyiksaan. Semua mangsa-mangsa dia tu bukan je dibunuh, tapi dia orang akan diseksa habis-habisan. Ada yang cakap dia ni gigit mangsa dia sampai mati, bakar mangsa dia hidup-hidup, sampai ada yang digantung sekeliling tap mandi dia dengan keadaan urat tangan dipotong dan dibiarkan darah yang mengalir dari tangan tu memenuhi tap mandi dia. Punya gila kan, dia nak isi tap mandi tu dengan darah sampai penuh. Cuba korang bayangkan berapa manusia yang diperlukan untuk dia nak penuhkan darah dalam tap dia tu. Bila je penuh, dia akan mandi dengan darah gadis-gadis tu. Kadang-kadang tu dia akan ambil darah tu untuk diminum. Jadi masa tu iklan kerja dia ni memang tak pernah putus lah. Memang dia selalu open tawaran kerja tu untuk dapatkan mangsa-mangsa ni. Kalau permulaan tu hanya puluh-puluh orang yang datang untuk memohon kerja, sampailah jumlah tu meningkat sehingga ratusan orang gadis yang datang untuk memohon kerja. Tapi kesian, diorang semua tu dikurung di istana si Ellie tu disebabkan seksaan dia yang terlampau dahsyat sampai ada yang tak tahan dan mati. Jadi semua mayat-mayat ni dia akan minta padri yang uruskan, yang tanamkan mayat tu. Pada mulanya si padri ni tak syak apa-apa pun, sampailah akhirnya jumlah mayat ni semakin bertambah hari demi hari. Ellie ni bagi tahu yang pelayan-pelayan dia tu mati akibat kecederaan semasa bekerja di istana. Tapi dengan jumlah mayat yang banyak sangat, padri tetap curiga apa sebenarnya yang berlaku dengan mayat-mayat ni. Dan bila padri dah syak, Ellie pun dah tak hantar lagi lah mayat-mayat ni dekat padri tu. Jadi dia pun fikirlah cara lain nak buat apa dengan mayat-mayat ni. Lepas tu dia pun dapatlah idea dia nak tanam je mayat-mayat tu di bawah istana dia sendiri. Ada juga mayat-mayat tu dia suka hati je pergi buang dekat ladang lah, kebun sayur lah, sungai belakang istana dia lah, dan rata-rata lagi lah. Bila dah ramai sangat golongan gadis yang dia bunuh ni, maka habislah gadis dari golongan bawahan. Maka si Ellie ni pun dia beralih sasarannya kepada golongan gadis dari bangsawan rendahan. Saat inilah perbuatan dia mula terbongkar apabila ada salah seorang mangsa dia ni berjaya melarikan diri dan melaporkan perbuatan dia tu kepada pihak atasan. Dan akhirnya perkara ni sampailah ke pengetahuan raja pada masa itu, iaitu Raja Matthias. Raja ni pun mengarahkan sepupu Ellie iaitu Georgie Turzo untuk menyiasat di istana Ellie tentang laporan yang dia terima ni. Apa lagi, istana Ellie ni pun digeledah. Jadi masa diorang geledah istana Ellie ni, diorang jumpa banyak mayat yang bergelimpangan di setiap sudut istana. Bukan tu je, diorang pun jumpa puluhan mayat yang membusuk di bawah istana. Maka dia pun didakwa atas tuduhan membunuh sekurang-kurangnya 650 orang gadis. Semua yang terlibat dengan pembunuhan ni pun digantung sampai mati kecuali si Ellie ni. Sebab si Ellie ni dari golongan bangsawan. Undang-undang masa tu memang tak adil lah, sebab diorang melindungi golongan bangsawan daripada terkena hukuman mati. Hingga akhirnya si Ellie ni pun diberikan hukuman dan dikurung di istana dia sendiri, dikurung seumur hidup. Lepas tu kan, pintu dan tingkap ni akan disimen, yang tinggal hanya sebuah lubang kecil tu pun untuk menghantar makanan dan minuman je dekat lokap dia tu. Dan selepas 4 tahun dia dikurung pada 21 Ogos 1614, dan masa tu umur dia dikatakan 54 tahun, dia ditemui mati oleh pengawal istana tu sendiri. Lepas berabad berlalu, nama Elizabeth Bathory ni dilarang sama sekali untuk disebut di Hungary. Perkara yang mengejutkan pasal Ellie ni, walaupun dia ni boleh dikatakan kejam gila, tapi rupa-rupanya si Ellie ni merupakan seorang ibu yang sangat penyayang dan seorang isteri yang sangat penyayang tau. Sampai semua anak-anak dia tak tahu pun yang si Ellie ni jahat dan kejam macam ni. Jadi sejarah mencatatkan yang si Elizabeth Bathory ni sebagai pembunuh berantai paling kejam di dunia. Jadi apa pendapat korang tentang pembunuhan ni? Okey, maka sampai di sini sahajalah cerita tentang Elizabeth Bathory ni. Harap korang enjoy lah dengan cerita Ida kali ni. Pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube Ida tau. Dan jangan lupa komen sekali apa pendapat korang tentang Elizabeth ni. So jumpa lagi di next video. Bye.